Baiklah kelas, satu lagi latihan yang perlu kita bincang pada hari ini adalah dalam buku kerja anda halaman 46. Jadi sila keluarkan buku anda. Dalam halaman 47, anda akan nampak 5 soalan yang berkaitan dengan sajak ini. Dan cikgu akan guna cara yang sama macam kita bincang latihan pertama. Lihat soalan pertama. Siapakah tokoh negarawan yang dimaksudkan dalam sajak tokoh negarawan? Jadi untuk soalan ini, kita kena kenal pasti siapa sebenarnya tokoh negarawan untuk sajak ini. 因为 tokoh negarawan 是任何一个对国家有贡献的人，但是真正这篇sajak讲的是谁，那我们就要去看了。OK？ Lihat pilihan jawapan untuk soalan pertama. A. Duta negara. B. Pasukan polis. C. Usahawan negara. Dan D. Pemimpin negara. Jawapan untuk nombor 1 ialah pemimpin negara. Kenapa? Kita lihat semula kepada petikan sajak anda. 我们来看一下，为什么在文章里面提到的 tokoh negarawan 指的是 pemimpin negara. Kita lihat apa tugasan dia. Tadi 领袖做了什么？ Yang pertama, hubungan diplomasi, ekonomi negara dan perpaduan rakyat. 只有国家领袖才会在各个方面去协助人民跟发展国家. Jadi jawapan yang paling sesuai ialah pemimpin negara. Soalan kedua, berikan maksud frasa kekal di julang yang terdapat dalam baris ketiga rangkap terakhir. Okey, jadi nanti kita akan tengok semula baris ketiga pada rangkap terakhir. Tapi sebelum itu, cikgu nak ingatkan, untuk soalan jenis macam ini, kita perlu cari maksud secara berasingan. 我们要把这两个字分开来找 maksud. Okey? Untuk soalan kedua, kita kena kenal pasti kedudukan kekal di julang. 我们要先找一下 kekal di julang 出现在哪里。 Tadi kita tahu, kita kena lihat rangkap terakhir, baris ketiga. Jadi rangkap terakhir di sini, baris ketiga di sini. 到底什么东西 kekal di julang? 就是这个 nama negara, 国家名誉。所以这个会帮你找到答案。 OK, jadi sila highlight ayat ini. Jawapan untuk nombor 2 ialah C, berterusan disebut, 就是持续的被提起。就刚刚我们提到的是 nama negara 持续被提起。好， kita akan tengok kenapa A bukan jawapan dia. 这是用删除法。 Tengok di sini, dapat dan kekal. Dapat dan kekal bukan sinonim, 不是同义词. Jadi A bukan jawapan dia. Mari kita tengok kenapa D bukan jawapan dia. Sama keadaan macam A. Kekal dan mendapat sebenarnya bukan sinonim. Jadi penggunaan untuk kedua-dua perkataan ini adalah berbeza. Bagaimana pula dengan B? Terus dan kekal sebenarnya boleh dijadikan sebagai sinonim. Tapi tengok pula perkataan di belakang. Dijulang dan diutamakan. Penggunaannya tak sama. Jadi B bukan jawapannya juga. Bagi soalan ketiga, berdasarkan maksud rangkap pertama, mengapakah seseorang tokoh negarawan dikatakan banyak memberikan sumbangan? 所以在第一段的时候，作者是有提起说，一个 tokoh negarawan 其实贡献很多，所以我们要去找出为什么会有这样的一个说法。
Pilihan jawapan untuk soalan ketiga agak panjang. Jadi, cikgu ada senaraikan maksud dia dalam bahasa Cina supaya anda boleh faham apa maksud ayat tersebut. Dan untuk mencari jawapan, kita kena pakai kata kunci juga. Jadi, cikgu sudah bulatkan kata kunci dia di sini. Kata kunci untuk cari jawapan. Jadi, sila highlight dalam buku anda. Jawapan bagi soalan ketiga ialah D. Mereka banyak menyumbangkan usaha dalam pelbagai aspek untuk membangunkan negara. Dan kita nampak di sini. Okay? Memang pemimpin negara banyak memberikan sumbangan. Jadi sebagai buktinya, kita lihat semula kepada petikan saja anda. Okay? Kita nampak bahawa memang pemimpin negara menguruskan banyak aspek. Jadi jawapan yang paling sesuai ialah D. Lihat soalan keempat. Apakah langkah yang telah diambil oleh tokoh negarawan agar kita tidak ketinggalan dalam era globalisasi ini? Untuk mencari jawapan, kita kena pakai kata kunci. Kata kunci pertama, kita kena cari perkataan tidak ketinggalan dan perkataan era globalisasi. Sila highlight dalam buku. Jadi dua kata kunci ini boleh membantu anda cari jawapan. 这两个 keyword 可以帮你找到答案。Baiklah kelas, untuk soalan keempat, kita kena cari kata kunci. Tadi kita ada tetapkan dua kata kunci. Yang pertama, tidak ketinggalan. Satu lagi ialah era globalisasi. Ini bermakna jawapan untuk soalan keempat ada di sini. Memang jelaslah kita nampak bahawa jawapan untuk soalan keempat ada dalam rangkap kedua. Okay. Tokoh negarawan dia sentiasa memastikan hubungan diplomasi dierakan supaya negara kita tidak ketinggalan. 所以领袖一直都会做的事情就是确保我们与外界的关系是融洽的，是友好的，这样我们才不会落后。Jadi jawapan bagi soalan keempat, okay, ada di sini. Jadi sila buat rujukan. Satu peringatan penting untuk semua pelajar ialah anda perlu mengulangi kepala soalan. 你在回答问题的时候，你一定要重复回 kepala soalan 才可以接下去你的答案。Faham ya? Baiklah, kita masuk soalan kelima. Soalan keibat, 就是思考题。Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai tokoh negarawan yang berkaliber? Okey, jadi soalan kelima meminta anda fikirkan kesan. Kesan ya, sama 后果. Jika pemimpin negara kita tidak berkaliber, 如果我们国家领袖没有能力的话，会有什么后果？ Di sini ada contoh jawapan untuk soalan kelima. Cuma cikgu nak ingatkan, sila ulang kepala soalan. Okay? Dan anda perlu fikirkan kesan dia. 所以一个国家领袖如果他没有能力的话，对国家的经济，对国家人民的教育，对国家的发展会有怎样的影响？ Jadi kamu pergi fikir sendiri dan tuliskan jawapan dia.